Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya Syida Ludin daripada Big Blue TV akan bersama dengan anda lebih kurang sejam pada petang ini 6 September 2021 dalam rancangan Big Live edisi khas sempena pameran kartunis yang berada secara langsung ataupun di alam maya pada website kita www.craftora.com selama sebulan ya, sekarang daripada 1 September yang lepas sehingga 30 September ini. Jadi petang ini kita akan membincangkan berkenaan rasuah sebagai budaya dan Syida Ludin tidak keseorangan pada petang ini di mana kita akan membuat satu demonstrasi lukisan kartun bersama seorang kartunis yang begitu hebat sekali, iaitu saudara Chuan akan bersama kita sebentar sahaja lagi, ataupun nama sebenar beliau iaitu saudara Khairul Azman Abdul Rahman ya. Jadi kita mengalu-alukan kepada anda yang hadir di live pada ketika ini. Terima kasih diucapkan. Jangan lupa like, share dan terus komen ya di ruangan komen live Facebook di Big Live TV ketika ini. Dan yang paling penting sekali, kalau anda memberi komen-komen yang baik dan sebagainya ataupun aktif bersama dengan kami di sini, kita ada satu hadiah istimewa untuk anda, di mana kalau anda dapat lihat di sini, kita ada satu buku politik Caca Marba daripada kartunis oleh saudara Zunar ya. Okey. Jadi kalau anda stay aktif bersama kami, share beramai-ramai pada petang ini, mungkin anda berpeluang mendapatkan buku ini yang begitu menarik sekali ya. Pelbagai kartunis drawing yang berkisarkan politik Caca Marba ketika ini. Okey, baik. Syida akan mengalu-alukan kehadiran tetamu kita pada petang ini, iaitu saudara Chuan yang berada di talian ketika ini. Hai saudara Chuan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syida, apa khabar? Khabar baik. Apa khabar saudara Chuan? Saya khabar baik insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul ya Syida sebut Chuan ya. Betul. Chuan. Chuan. Yang ada sebut Chuan pun boleh. Okey. Alright. Ya saya. Baik, terima kasih atas kesudian saudara Chuan hadir pada petang ini di Big Live TV, di mana kita ingin membincangkan berkenaan dengan karya-karya yang telah pun dihasilkan seorang kartunis yang begitu berbakat besar ya. Tapi sebelum itu mungkin saudara Chuan boleh bagi sedikit intro berkenaan diri, pengalaman dan setakat intro lah, dari mana ya, sebelum kita teruskan soalan-soalan yang selepas ini. Terima kasih Syida. Sama. Untuk maklumat, saya sekarang berada di Kampung Gajah di Perak. Sebab sepanjang PKP ni terpaksa kita berkurung kat sini kan. Ya. Untuk pengalaman saya, sekarang ni saya sebagai seorang pelukis karikatur sepenuh masa yang dan berada bergiat di pusat pelancongan Kailis Kasa di Batu Gajah. Okay. Mungkin Syida pernah dengar Kailis Kasa ya? Ya, ada. Betul. Kemudian sebelum saya berkecimpung dalam bidang ni, jadi banyaklah rentetan peristiwa yang membawa saya ke dalam dunia ni. Sebab macam Syida cakap tadi, kalau saya ni nak kata bukanlah seorang yang lama. Saya ni umur senior, tapi kalau diikutkan pada pengalaman saya dalam
dalam bidang Kartudis. ni boleh kata saya ni dalam kategori junior ya. Kategori Oh, junior. Maknanya masih sejak baru tahun bila lagi agaknya? baru dalam sekitar 10 tahun ni saya Itulah maknanya kalau dia. ikut orang yang seumur dengan saya tu dia orang dah hotai dah 20-30 tahun lebih kan. Tapi saya ni baru je nak bermula. Tapi itulah sebenarnya cakap-cakap otai Ah, baru 10 tahun, tapi sebenarnya 10 tahun tu satu pengalaman yang begitu susahlah orang lain nak dapat ya. Syabas juga diucapkan. Jadi itulah 10 tahun yang lalu bermulanya bidang kartunis ni ya. Jadi sejak macam mana boleh tercebur ke bidang ni? Sebelum ni adakah pekerjaan-pekerjaan lain yang dilakukan oleh Chuan? ya, sebelum ni saya adalah buat kerja-kerja macam kerja-kerja biasa. Aha. Uh, Berniaga ke? Kemudian berniaga pun ada, kerja di pejabat pun ada kan. Oh. Kerja di hotel pun ada. Mhm. Jadi sepanjang saya bekerja macam-macam, saya tak dapat kepuasan yang saya nak. Okey. Saya mencari sesuatu. Mhm. Jadi cuma saya mungkin peluang tu lambat untuk sampai pada saya. Hinggalah pada suatu masa saya berjumpa dengan orang-orang yang di dalam dunia lukisan ni. Aha. Jadi saya membuat keputusan inilah benda yang saya nak cari selama ni Minat. kan. Ya. Saya cuba kejar, saya cuba yang saya minat. Jadi saya asah balik. Sebenarnya bakat tu memanglah dari kecil dah ada. Dan minat tu dah ada dari lama. Tapi mungkin sebab dunia remaja saya tu saya tak set. Saya tak tumpu dan saya tak tahu apa yang saya sebenarnya cari. Aha. Hinggalah satu masa bila saya jumpa pada orang yang betul, saya buat keputusan, inilah dunia saya. Jadi saya pun asah balik bakat saya yang betul-betul terpendam selama ni. Okey, jadi begitulah lebih kurang ceritanya. okey, macam mana agaknya saudara Chuan mendapat ilmu ataupun secara sekarang ni sepenuh masa as kartunis kan? Bagaimana agaknya saudara Chuan mendapat ilmu tersebut? Maksudnya dia kena masuk universiti ke, mendapatkan skill-skill tersebut? Bagaimana? Betul. Okey. Untuk saya, sebenarnya sepanjang hidup saya memang saya asah secara sendiri, secara seronok. Ia sebagai satu aktiviti saya di masa lapang. Hobi lah, ya. Dan minat saya pada komik, pada majalah-majalah kartun. Ya, hobi. Okey. Tapi dan memang saya bercita-cita memang untuk masuk dalam dunia ni. Tapi pada masa awal tu saya tak betul-betul kejar. Jadi bila saya dah jumpa otai-otai saya, kawan-kawan saya yang berpengalaman, saya tengok apa yang mereka lihat. Saya tengok medium, peralatan, apa yang mereka guna. Dari situ saya asah-asah dan kemudian ada benda yang saya tak faham, saya pergi pada mereka, saya kena tanya kan. Saya tanya ni macam mana. Kemudian asah. Jadi itu cara saya lah. Okey. Maknanya dia tidak ada menuju ke kursus yang khas. Dia skill yang spontan saja ya. Betul? Kalau maksud saya tak perlu kita belajar. Tapi itu peluang yang saya ada. Jadi peluang yang sedikit saya ada tu saya terpaksa gunakan untuk asah dan untuk pergi ke tahap yang saya mampu pergilah. Tapi kalau misalnya macam untuk anak-anak orang muda yang janganlah ikut macam saya tu, lambat. Jadi dari sekarang kena asah, pergi cari kan, pergi cari peluang. Jangan malu bertanya. Itu seperti Bagus. Sebenarnya skill yang ada pada Chuan ni adalah semula jadi anugerah daripada Allah SWT dan diasahkan
Syabas dan tahniah kami di Big Bloom ucapkan. Jadi kepada anda yang baru saja hadir di Facebook, kasih. jangan lupa teruskan komen, like dan juga berinteraksi bersama kami kerana kita ada hadiah yang menarik untuk anda sekiranya anda sporting dan aktif bersama kami ketika ini. Dan kita ingin terus bertanyakan kepada Tuan Chuan. Syida nak tanya selalunya jenis-jenis lukisan kartunis yang diolahkan tu berpandukan apa maksudnya jenis-jenis lukisan tu bagaimana mendapat ilham tersebut? Okey. Apa yang saya tumpu buat sekarang dalam dunia saya ni, saya asalnya memang peminat kartun dan lebih tumpu pada kartun. Ya. Segala tapi bila saya memilih untuk menceburkan diri ke dalam bidang lukisan ni, saya dapat ruang untuk melukis karikatur. Maksudnya Syida kena dan semualah kita kena faham ada perbezaan antara karikatur dan kartun. Karikatur ni dia tumpu pada objek. Saya terangkan karikatur. Karikatur ni adalah karakter manusia, wajah manusia yang kita lukis dan kita ambil karakter-karakter dia yang kita akan lukis secara kita menonjolkan bahagian-bahagian mungkin secara lucu, secara lebih comel. Jadi karikatur tu maksudnya mesti ada orang yang seseorang menjadi objek kita. Ya, betul. Jadi perbezaan dengan kartun pula. Kartun ni lebih sebenarnya selain kita mengasah stroke kita, maknanya ke bentuk kartun yang kita akan lukis. Selain tu kita lebih pada idea. Kalau tak ada idea, tangan kita ni stuck macam ni je, kita tak boleh nak lukis apa. Kita tak ada benda yang kita nak lukis. Betul. Jadi idea tu macam mana dia hadir waktu bila? Spontan ataupun kalau ada satu task yang diberi, contohnya saudara Chuan dikehendaki lukis sesuatu berkenaan macam contohnya hari ini iaitu berkenaan dengan rasuah budaya rasuah. Bagaimana untuk mendapatkan idea tersebut? Ya. Susah tu. Itulah. Itulah benda yang saya teringat sekarang ni. Iaitu bila masa kita muda, sebenarnya dalam bidang apa? Bidang kita macam kita lihat ahli seni, ahli pengubah lagu ke apa. Selalunya bila masa usia muda ni dia cemerlang kan, macam-macam idea keluar. Begitulah macam saya dulu pun masa muda macam-macam idea tapi sebab saya malas. saya tak luahkan idea tu. Jadi bila di peringkat umur saya sekarang ni, idea tu tak berapa itulah. Jadi sebab tu kita lihat sekarang banyak otai-otai pelukis kita. Yang dah mencipta nama masa zaman muda dia sekarang ni dia agak slow kan. Kecuali Sifu Zuna kita lah yang dia ni luar biasa sikit. Ada je idea dia dalam lukisan politik beliau kan. Ya betul, seperti politik Caca Marba ya. Ya. Jadi bercerita pasal idea ni, jadi pengalaman saya dalam misalnya dalam kita idea untuk cari rasuah ni memang sebenarnya susah pada saya. Tiba-tiba je saya dipanggil dapat peluang untuk saya cari idea tentang rasuah di dalam budaya. Betul. Memang rasuah tu banyak tapi untuk kita merealisasikan dalam drawing tu. Merealisasikannya dalam bentuk kartun tu bukan satu yang dah melibatkan takut nama baik orang. Nanti tak pasal-pasal kena saman ke apa. Ya betul. Itu adalah salah satu soalan nanti yang akan Syida tanyakan selepas ini. Okey, terbaik sekali. Dan kalau nak tahu, boleh ingat tak agaknya berapa banyak lukisan yang telah pun diolahkan oleh saudara Chuan setakat ni?
Okey, kalau dalam bentuk Secara uh, officialnya lukis lah. Ya. iyalah Hmm. secara kalau secara official ni tak banyak sebenarnya. Oh. Untuk saya misalnya maknanya lukisan saya yang dikongsi secara maksud saya lukisan kartun lah sebab saya Aha. dalam bidang kartun. Ya. Tapi dalam tak mungkin tak sampai 10 lah yang sebenarnya. Okey. Tapi lukisan yang Tapi tak official tu? yang tak official benda yang macam-macam saya lukis termasuk saya Aha. lukis karikatur, maksudnya pelanggan datang duduk depan saya lukis itu dah beratus lah saya Oh. rasa kan. Oh, ha, ha, Mungkin ha. ribu. Okey, yang tu adakah Tuan Cuan pernah duduk di KL Central lah pada ketika dulu sana ramai pelukis-pelukis berada di sana untuk lukis Saya wajah. tak pernah Hmm? sebab di KS Central ni kebanyakannya pelukis yang tumpu pada lukisan potret. Wajah potret, ya. Jadi untuk pengetahuan Syeda, potret dan karikatur pun dia dua Berbeza. genre yang berbeza. Ya. Jadi potret ni dia lebih serius, dia kena muka orang tu mesti tepat dan Betul. dia kategori yang mahal kan. Mm-mm. Jadi kenalah dengan tempat di CM. Ya. Untuk cerita pasal CM tu pula, sebenarnya zaman CM tu saya pun masih budak lagi, yang ada di sana otai-otai, memang tak ada harapan lah saya nak pergi. Uish. Saya pun cuma selalu berada di sana melihat mereka. Mereka antara guru saya lah secara tak langsung. Saya mencuri ilmu dari orang kan. Ya, masa tu Syira sendiri pun pernah menjadi model untuk salah seorang yang melukis portrait lah di sana. Dan ramai pelukis-pelukis berada di sana. Itu saya ingat kalau Tuan Cuan pernah berada di CM. Tak pernah ya. Baik, kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Ya, saya cuma pernah pergi jadi penonton jugalah. Okey, faham. Baik, setakat ni dah 10 tahun berada dalam bidang kartunis ni, apakah agaknya pencapaian tertinggi yang pernah Tuan Cuan capai seketika ini? Pencapaian. Pada saya pencapaian saya yang tertinggi, saya sebenarnya tak ada satu pencapaian yang kalau dipandang mata orang tertinggi lah, seperti anugerah apa-apa. Tapi untuk diri saya secara peribadi, pengiktirafan daripada idola saya, itulah yang saya rasa puas hati lah. Kalau saya tak ada pun kita tutup mata kan. Apa tu, iaitu satu masa idola saya yang terajuk utama saya dalam bidang lukisan ni, iaitu Datuk Lat, pernah memanggil saya untuk mendapatkan khidmat saya. Untuk beliau menghasilkan buku dia yang terbaru, yang sepatutnya keluar bulan 7, tapi sebab kita ada halangan PKP, pandemik semua ni, jadi sekarang masih ditangguhkan lagi buku beliau itu. Jadi bila saya dapat peluang, maksudnya diiktiraf oleh Datuk Lat untuk membantu beliau, pada saya itulah pencapaian tertinggi dalam hidup saya lah. Walaupun sikit saja, bantuan saya tu sikit sangat. Itulah. Tapi di sini saya difahamkan saudara An pernah menerima hadiah Sagu Hati pertandingan melukis komik 24 jam di acara Pekan Kartun, betul ya? Ya, betul. Itu cuma hadiah Sagu Hati, bertanding dengan segala pakar-pakar satu tanah air. Alhamdulillah lah. Jadi secara bidang terjun saya masuk dalam pertandingan tu pun secara Syeda bayangkan 24 jam kami duduk daripada
ya maksudnya kita bersedialah dalam 24 jam tu kita kena menghasilkan komik. Tak Secara silap saya langsung. 24 muka surat. Wow. Maksudnya kita menghasilkan satu cerita dengan lukisan. Mhm. Ya, secara langsung. Jadi Hmm. kami berkumpul satu tempat, kita Ya. lukis, siapkan satu komik dan saya pun berjaya, kita pun berjaya. Alhamdulillah lah, itu antara pencapaian saya lah. Tahniah diucapkan, satu pencapaian yang baik juga ya. Mungkin ini sebenarnya ada beberapa soalan kalau sempat. Dalam banyak-banyak hasil kartunis yang telah pun diolahkan, ada tak netizen yang memberi komen yang agak negatif, dan bagaimana reaksi Chu-on ke atas netizen tersebut? Seingat saya tak ada, lukisan saya tak adalah yang sebab lukisan saya tak adalah yang dapat komen negatif sangat. Sebab mungkin apa tu dia tak meluas sangat kepada, ataupun jenis lukisan yang saya buat tu tak terlalu politik ke apa macam tu kan. Jadi kita tak ada orang yang menentang apa yang kita cuba gambarkan dalam lukisan tersebut. Baik, faham. Dan lagi satu dari mungkin dari segi bentuk lukisan pula. Jadi memang amalan kita kalau misalnya tak berapa cantik ke apa ke, takkanlah kita nak orang nak kutuk kan. Betul, ya faham. Sebab kita ada juga pelukis yang agak daring juga ya, secara straightforward komen. Jadi kita tak tahu, ramailah yang komen negatif. Cuma kita tak tahu penerimaan pelukis itu sendiri ya, macam mana. Baik, sebelum kita break untuk komersial sebentar lagi, kepada anda yang sedang menonton live pada petang ini, ribuan terima kasih diucapkan. Jangan lupa terus komen dan kita akan kembali selepas ini bersama dengan Tuan Chu-on dalam penerangan lukisan art yang telah pun dilukis oleh beliau sebelum ini. Mungkin kadang-kadang kita tengok secara straight macam tu, kita tak faham apa maksud yang tersirat daripada lukisan tersebut ya. Jadi selepas ini kita akan bersama dengan anda dengan penerangan art yang telah pun dilukiskan oleh beliau. Kita jumpa lagi selepas ini bersama dengan anda dalam Big Live edisi khas sempena pameran kartunis bersama Syidaluddin dan juga saudara Chu-on.
Ya, anda kembali bersama dengan saya, Syida Ludin daripada Big Blue TV. Jangan ke mana-mana, kita akan terus bersama dengan tetamu undangan kita pada petang ini, iaitu saudara Khairul Azman bin Abdul Rahman ataupun nama penanya saudara Chuan. Ya, kembali lagi bersama dengan anda. Selamat petang. Okey ke saudara Chuan? Okey. 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 Sebelum kita ke edisi yang seterusnya, mungkin DJ Syida ingin bertanya dengan saudara Chuan, di musim PKP ni adakah dia memberi sebarang impact atas karya-karya kartunis pada ketika ini? Ya, untuk saya, untuk bidang pekerjaan saya iaitu melukis karikatur secara street art. Memang saya tak boleh nak buat apalah. Saya selama ni saya berkarya di Kelis Kasa di Batu Gajah. Jadi tempat pelancongan kena tutup. Jadi di sinilah saya terpaksa balik kampung. Betapa di kampung lah, tak boleh buat apa. Tapi untuk kalau pengkarya kartun ni, mungkin suasana macam ni sebenarnya boleh beri peluang kalau kita aktif, kita menggunakannya sebaik mungkin. Inilah ruang untuk kita menghasilkan karya-karya. Contohnya seperti Datuk Lat yang dia beritahu saya masa PKP awal dulu, dia ambil peluang duduk di rumah untuk menghasilkan buku dia yang terbaru. Dalam usia dia yang macam tu, dia masih boleh menghasilkan satu buku lagi. Syida? Okey, baik, terima kasih. Kita akan kembali bersama anda. Terima kasih yang berhubung dengan kita di Facebook ketika ini. Segmen live Big Blue TV, kita berada di chapter kedua di mana saudara Chuan akan memberi penerangan berkenaan dengan lukisan karya daripada beliau itu sendiri. Boleh tunjukkan lukisan yang ada tu, kita tengok sikit gambar lukisan tersebut. Okey. Sebelum tu Syida bacakan dahulu ya. Biarlah kita miskin tapi tak makan rasuah macam ahli politik yang kaya raya tu. Betul tu bang. Okey, mungkin Chuan boleh explain sedikit kartun ini. Okey, sekarang ni watak orang di kampung, iaitu seorang yang lebih berumur sikit macam pakcik lah, dan seorang kawan dia bersembang lah. Biasalah lepak-lepak kat kampung kan, sambil dia dengan motor dia sambil lalu duduk kat situ. Jadi ini biasalah sembang orang kampung ni kadang. Ya. Pada pendapat dia kata orang politik ni pembohong je belaka, kita tak boleh percaya. Dan dia orang ni semua makan rasuah sebab tu dia orang kaya raya. Jadi ini pendapat pakcik ni lah, melihatkan kepada keadaan orang-orang politik kita sekarang kan. Jadi itu petak pertama punya cerita. Ini sebenarnya memang berlaku perbicaraan begini di mana-mana ya, betul ya? Berdasarkan kisah yang benar berlaku. Ya, di kedai kopi, di kampung, di mana-mana, di pejabat pun orang bersembang benda-benda macam ni lah, dan menuduh kan, kita menuduh orang politik, tapi mungkin bukan semua kan. Jadi tapi kita kadang-kadang kita mensamaratakan mereka, orang ni lah, sebab itu yang kita nampak. Jadi apa agaknya message yang ingin ditonjolkan daripada drawing ini, lukisan ini? Jadi di petak itu itulah maksudnya yang saya nak sampaikan. Perbuatan kita, walaupun perbuatan kita tu kadang-kadang di mata orang ramai, ya, terutama orang-orang yang menjadi perhatian macam ahli politik ni, penjam siapa-siapa, kadang-kadang perbuatan kita tu mencurigakan dan membuatkan kita, orang ramai akan bercakap-cakap, terus meletakkan yang ada bercakap-cakap ada unsur rasuah
ada unsur-unsur yang tidak sihat, unsur-unsur jenayah dan macam-macam lah. Daripada kita lihat daripada mata kasar apa perbuatan mereka kan. Betul. Jadi, so kita ke petak Baik, kedua. kita terus ke lukisan yang kedua. Dialognya berbunyi begini ya. Hisap rokok pun jenis murah. Beli seludup. Semalam aku kena tahan masa beli ni. Aku sedekah. Pegawai tu 5 kotak baru lepas. Jadi perkataan sedekah tersebut boleh ke Tuan Chuan terangkan sedikit? Jadi, Maksud dia. jadi untuk dia melunakkan perbuatan dia sendiri yang bersekongkol memberi hadiah tu. Jadi dia gunakan perkataan sedekah, sedangkan kita faham benda tu tak harus berlaku kan. Ya. Patutnya dia tak harus melepaskan diri dia dengan meletakkan sedekah, dan itu bukannya sedekah sebenarnya, itu adalah Rasuah. Sekiranya dia menghalalkan yang bukan halal ya. Jadi bagaimana caranya kalau kita ingin memberi kepada orang ramai supaya mengelakkan budaya rasuah ni dari hasil karya kita sendiri? Ya, ini contoh karya saya ni. Mungkin kadang-kadang kita orang ramai tak perasan benda yang kita tak perasan, yang kita sendiri pun rupa-rupanya terlibat Secara tak langsung lah ya. secara tak langsung ya. Contohnya, kita nak mendapatkan rokok murah, kita tak mampu nak beli yang harga yang sebenar. Jadi kita tak anggap kita salah, kita pergi beli. Di tempat kita tahu tempat yang orang ada jual, kita beli. Mungkin kita tak terus libat dengan custom, tapi kita beli di peruncit yang ada menyediakan rokok haram ni. Jadi dan kita cuma nampak orang lain yang salah. Dalam kata saya ni menunjukkan kita cuma nampak kesalahan orang lain yang terlibat rasuah. Kita kutuk custom, kita kutuk polis. Tapi dalam masa yang sama, kita pun ada terlibat, bersebahat, kita membeli barang yang macam ni, kita tak sedar dan kita tak rasa bersalah. Jadi seperti yang ditanya, inilah kartun saya ni, selain kartun kawan-kawan yang lain yang tuju pada orang-orang sangat tertentu, berinspirasi kartun saya ni dan ya saya nak tuju pada kita semua kan. Maknanya bukan rasuah ni bukan boleh terjadi pada penjawat-penjawat awam atau orang politik saja. Betul. Kita pun. Ya, betul. Terima kasih atas penerangan dua lukisan tersebut. Harapnya yang sedang menonton pada ketika ini memahami maksud yang tersirat. Bukan suatu yang mudah untuk keluarkan maksud yang tersirat, tapi perkataan-perkataan dan ayat-ayat dalam kartunis tersebut memang biasa kita dengar ya. Kononnya sedekah itu nak menghalalkan yang tidak halal. Okey, baik, kita ada komen dari pertanyaan ya daripada yang sedang menonton live pada ketika ini. Pertanyaan daripada Tuan Azmi Taha kepada saudara Chuan yang berbunyi begini ya. Selain di Kraftora, di mana boleh menikmati karya daripada saudara Chuan selain daripada website www.kraftora.com? Okey, buat masa ni saya banyak cuma melukis di media sosial, iaitu di Facebook. Kalau di Facebook ataupun di Instagram saya, boleh cari Cuk Wan lah. Jadi kat situ saya ada kongsi-kongsikan karya yang saya buat. Karya tu termasuk kartun dan termasuk caricature pelanggan saya yang datang kat saya kan. Dan jadi kalau kita nak follow Instagram tu, bagaimana, apa nama
Cuan di Instagram? Nama dia Cuun, Cuun My Lukis. Jadi kalau tag My Cuun ni Lukis. sebab rasanya My Lukis. L-U-K? Cuun My L-U-K-I-E-S. Oh, Hash. Churn-My Ya. Lukis. Kejap lagi kita follow ya. Bukan S. Bukan S, hash. Lukis. H. Lukis. Hash. Ya. Oh. Ya. Sebab kita orang Perak Perak. kan. Cakap lukis. Faham. Orang Okey. Perak. Terima kasih atas penerangan Art dan juga kepada harapnya saudara Azmi Taha boleh follow Instagram yang telah diberitahu sebentar tadi. Sana ada pelbagai karya-karya beliau yang di-upkan di sana. Berapa kerap selalunya hasil lukisan di-upkan di Instagram, John? Sebenarnya tak berapa kerap, tapi boleh kata sebelum PKP hari tu, sebelum kita dilanda pandemik ni, saya agak aktif. Antara dalam seminggu sekali atau seminggu 2 kali macam tu. Tapi sejak pandemik ni, yalah macam-macam saya rasa kita nak berkarya tu sepatutnya seperti saya kata tadi, orang lain menggunakan peluang untuk berkarya, tapi saya macam stuck sikit kan. Jadi sepanjang ni 2 tahun ni agak kurang lah. Tapi insya-Allah saya dengan semangat saya dapat menyertai Kraftora ni, saya lebih menggandakan lagi lah saya punya karya-karya yang untuk dikongsi dengan orang ramai. Ya, kita doakan juga dan semoga terus maju jaya atas idea-idea yang kena digali semula untuk kita hadirkan bersama dengan semua yang meminati karya-karya daripada kartunis ini ya. Baik, kita akan ke commercial break selepas ini, dan kepada anda yang sedang menonton live, jangan ke mana-mana kerana selepas ini saudara Cuan akan membuat demonstrasi lukisan secara live di Facebook. Kita jumpa anda selepas ini.
Ya, anda kembali lagi bersama saya Syida Ludin dalam Big Life edisi khas pada petang ini bersama dengan tetamu khas kita datangnya daripada Perak sana, iaitu saudara Khairul Azman Abdul Rahman ataupun nama penanya saudara Chuan. Hai saudara Chuan, anda masih lagi di sana? Pada segmen petang ini kita akan saksikan demo secara live yang akan ada ni dilukiskan oleh saudara Chuan, ya. Silakan. Ya. Aha, silakan. Okey. Lukisan apa agaknya yang akan diudarakan untuk semua? Jadi sebab atas permintaan kita nak menggambarkan tentang rasuah ni. Saya tak berapa nak ada idea. Jadi ini apa yang terfikirlah di Okey. dalam satu Dengar. okey. Sini ada satu Saudara watak. Chuan, minta maaf ya, nampak rambut. Ya. Kena ketepikan sikit. Oh. Okey. Boleh teruskan. Gambar tu okey. Cuma tadi nampak rambut saudara Chuan. Okey. Okey, now better. Jadi kepada anda yang sedang menonton live pada ketika ini, kita live dengan demonstrasi lukisan artwork daripada saudara Chuan dengan idea yang spontan, ya. Lukisan ini berdasarkan tema kita pada hari ini, iaitu rasuah sebagai budaya. Walaupun semua orang tahu ya, rasuah ini bukanlah suatu yang baik, tapi ia sering berlaku. Saudara Chuan, drawing tu macam nampak sikit terpotong daripada kamera. Alis. Okey. Lagi sikit. Okey. Okey. Boleh. Tu nampaknya berada di gerai. Sedang buat apa agaknya tu. Dan jangan lupa kepada anda yang menonton live ketika ini untuk terus memberi soalan-soalan ataupun komen, di mana kepada anda yang share, like beramai-ramai dan juga komen, mungkin anda antara yang bertuah untuk mendapat hadiah sebuah buku yang diolahkan oleh saudara Zunar yang berjudul Politik Caca Marba. Sambil-sambil saudara Chuan melukis tu, mungkin Chuan boleh terangkan apa yang berlaku ketika ini. Ya, sini kita dah nampak seorang peniaga di gerai. Jadi macam mana kita nak kaitkan dia ni dengan situasi rasuah kan? Okey. Dan satu rasuah yang mungkin membudaya juga dalam kehidupan kita, yang kadang kita tak sedar, kadang ia menjadi rahsia umum kan? Dengan tindak tanduk orang-orang sekeliling kita. Ya. Okey, jadi siap satu watak. Okey. Apa Tu yang berlaku kat apa dia? nama dia tu? Mi goreng padu. Sekarang saya lukis lagi satu watak. Okey. Ya, mi goreng padu. Ini contohlah kan. Ya. Ini simbol satu perniagaan lah. Okey, boleh. Nampaknya ada nampak rambut
telah melindungi lukisan. Oh, rambut tu lah. Ah. Kedudukan tu. Kedudukan. Tak apa, tak apa. Sekarang dah okey. Dan ini adalah polis. Awak Syida cepat menangkap sesuatu. Saya agak Tapi je. dia bukan polis. Dia Oh, bukan. tapi lebih kurang macam polis lah. Dia, Okey. tapi dia penjawat awam jugalah. Penjawat awam. Badan Pencegah Jadi mungkin Rasuah. Syida boleh agak apa yang akan berlaku antara mereka kan? Mungkin Apa yang boleh berlaku antara dua ni? dia dapat dululah Macam Mi ni tu. Orang tu dah queue daripada depan. Ah, Betul? jadi ada sesuatu di sini. Ya. Okey. Faham? Dia memberi wang supaya Jadi- tidak disaman. Jadi ya. Okey, sebab dia peniaga jalanan yang bukan berlesen. Betul? Ya, betul. Okey. Jadi dari sini kita boleh dapat gambaran. Jadi adakah perkara macam ni patut berlaku kan? Tidak patut. Jadi untuk seterusnya kita menunjukkan kenapa ia tak patut berlaku. Okey, bagus. Okey. Susah juga ya nak draw something. Ini pun sepatutnya untuk kita hantar ke penerbitan semua, kita sepatutnya kena gunakanlah pensel dulu, kita kena draftkan Draft dulu. dulu. Ini khas untuk pendengar dan penonton secara live saja yang menonton betapa kreatifnya saudara Chuan ni secara spontan, di mana kalau selalunya beliau membuat satu drawing memerlukan draft. Dia lukis dahulu menggunakan pensel Ya, betul. sebelum dia melukis secara yang tepatlah sebetul-betulnya. Jadi memang susah benda-benda ni. Selalunya untuk satu gambaran poster ataupun penceritaan daripada lukisan tersebut, dia mengambil masa berapa lama untuk disiapkan yang betul-betul punya? Untuk melukis ni mungkin ambil masa sehari atau 2 hari untuk lukis saja. I see. Tapi untuk yang susah tu cari idea, sama ada seminggu, berbulan-bulan atau tak dapat idea langsung. Idea tu maksudnya apakah kata-kata yang ingin disampaikan dalam lukisan tu ataupun lukisan tu memang dah idea tu, ada? maksudnya macam maksudnya apa yang kita nak lukis lah. Kadang kita tak tahu pun apa yang kita nak lukis. Kalau tanpa idea, kalau saya tak dapat idea ni, saya tak tahu pun saya nak lukis orang peniaga kat sini kan. I see. Okey, Jadi faham. itu yang pertama. Kemudian untuk apa yang saya lukis ni akan datanglah bersama dialog dia. Aha. Baik. Jadi kepada anda yang bersama kami ketika ini, terima kasih diucapkan. Jangan lupa terus share, like dan share bersama kami di Big TV. Okey, so sekarang yang berada di sebelah tu. Mungkin Siapa ada pendengar-pendengar nak komen sebelum diterangkan oleh saudara Chuan. Macam tadi kita nampak macam ada pendakwa raya membuat sesuatu di belakang. Tadi Syida ingat dia nak order mi itu secara cepat, tidak mengikut queue. Tapi sebaliknya jalan belakang. Jadi Syida boleh nampak tak apa watak mereka berdua ni?
Macam tak berapa jelas di situ. Hmm. Tengok. Nampak dia sedang mengangkut signboard ni. Signboard. Dia mengangkut sesuatu. Sebenarnya bukan signboard. Ini saya cuba lukis payung orang berniaga tu. Okey, barang-barang perniagaannya. Okey, jadi kita tahulah bahawa mereka ni adalah di bawah arahan dia lah untuk angkut-angkut ni kan. Jadi ada orang yang kena angkut tapi bukan dia. Siapa yang kena angkut kan? Maknanya dia tidak telus lah di situ ya. Ya. Jadi saya nak lukis kat sini, nampak tak? Nampak? Saya ada nak lukis satu watak lagi. Boleh? Watak apa agaknya yang berada di situ? Seorang wanita. Ya. Mungkin bukan Syida lah kan? Wanita yang sedang bertudung berjalan di kawasan tersebut. Ke ni peniaga juga? Ya, jadi jadi kat sini mungkin Syida boleh nampak bahawa dia lah yang memiliki barang ni. Jadi ini saya lukis lebih kurang lah balang air dia. Balang air dia dah kena angkat kan. Okay. Jadi Syida dengar tak? Ya, terus. Okey. Jadi lebih kurang inilah ideanya. 10 minit saja. Boleh terangkan lagi sekali? Ya, jadi bila berlaku rasuah yang begini, PBT. Badan. Kita akan tulis untuk orang apa tu? Badan Pencegah Rasuah. Dah lupa nama. BPR. Sekejap. Saya baik. Jadi kepada anda yang sedang menonton secara live ketika ini, inilah dia hasilnya dalam lebih kurang 10 minit sahaja. Beliau berjaya mengkaryakan satu lukisan yang berkisahkan gejala rasuah yang merupakan satu budaya yang tidak baik, di mana ada seorang penguatkuasa yang mengambil wang dari sebuah kedai dan tidak diambil barangannya, dan kedai-kedai lain tu nampaknya telah dirampas, diangkut. Itulah ayat-ayat kartunisnya. Ni tadi saya lupa. Pihak berkuasa tempatan. Oh, PBT bermaksud pihak berkuasa tempatan. Ya, okey. Ya, kita boleh lupa pula. Okey, jadi bila berlaku rasuah, jadi berlakulah ketidakadilan yang macam ni kan. Ada hello Syida. Cucu ada macam ada bunyi-bunyian yang daripada headphone Cu sendiri ke? Cuan ke? Okay. Dia macam ada bunyi-bunyi klik. Sekarang mungkin connection. Sekarang sudah okey. Okey, dah okey. Okey, teruskan. Tadi suara Syida hilang. Sekarang ni sudah okey. Okey. Sekarang saya sambung balik apa saya cakap tadi. Maksudnya apa yang apa yang digambarkan katan saya ni, bila berlaku rasuah macam ni, jadi akan berlaku ketidakadilan pada orang lain. Betul tak? Dah hilang balik. Dengar tak? Hello Syida. Hello, ya, boleh dengar? Dah dengar balik. Tadi hilang balik. Oh, mic off tadi tu agaknya. Hello. Saya dengar.
Okey, Okey. sementara Ha, kita ha. beri penerangan Jadi lagi tadi sekali. saya Aha, teruskan. mhm. Okey, apa yang saya nak cakap kan, Mhm. bila berlaku satu rasuah yang macam ini, Ya. pihak berkuasa dapat habuan dia dan dia akan pejamkan mata pada kesalahan. Mhm. Tapi akan berlaku ketidakadilan pula pada orang lain kan. Betul. Jadi sebenarnya daripada satu rasuah yang macam ini akan macam-macam benda yang tak elok berlaku pada seluruh masyarakat lah. Ketidakadilan berlaku di situ ya. Ketidakadilan. Itulah Jadi dia. inilah. Tapi ada satu lagi seperti yang adik Ain kita semalam ingatkan. Aha. Satu benda jangan lupa Syeda. Apa tu? Tanda tangan pelukis. Tanda tangan. Ini penting. Itulah dia Betul. signature daripada saudara Chuan yang melukiskan hasil karya bukan simple. Ada beberapa buah drawing yang kan tadi buat satu warung tu je, rupanya ada penceritaan di sebalik lukisan daripada beliau secara live. Lebih kurang 10 ke 15 minit sahaja berjaya membuat satu karya yang begitu baik sekali berkenaan dengan rasuah budaya kita. Tapi rasuah ni sebenarnya satu yang tidak baik ya. Tapi sering berlaku. Baik, di sini Syida ada satu pertanyaan daripada yang berada live pada ketika ini. Soalan ini dihantarkan oleh saudara Zikir Kasih, sentiasa berzikir ya. Katanya nak tanya saudara Chuan, dekat mana belajar bidang kartunis ni? Saya nak try juga, macam mana, macam best je. Tu dia nak belajar. Bagaimana caranya kalau mereka-mereka yang ingin menceburi bidang kartunis ini? Sekarang ni waktu azan. Kita dah melewati azan ya. Akan off dalam masa 5 minit. Ya. Okey. Syida. Ya. Jadi untuk menjawab saudara kita tadi tu, yang pertama kalau betul-betul dia nak, dia boleh berhubung mana-mana kartunis yang ada. Sekarang ni zaman yang sangat mudah kan, kita boleh berhubung. Jadi kita boleh bercerita dari situlah. Yang keduanya, kalau nak tanya saya belajar, itulah kita pun ada macam-macam cara. Daripada minat lah, kalau kita betul-betul minat, kita boleh dan kita buat benda tu. Sebenarnya kartun ni kita boleh buat, tak kira, tak semestinya hasilnya mesti macam saya. Hasil apa yang anda berhasilkan itulah karya anda kan. Sebenarnya kartun ni benda yang simple dan siapa pun boleh buat. Jadi ada kemahuan. Baik. Jadi kalau misalnya ada yang mendengar pada ketika ini yang sedang menonton, mereka sebenarnya ada skill tu, tapi mereka tak tahu bagaimana caranya untuk ketengahkan hasil karya mereka. Macam mana agaknya nak ketengahkan ilmu yang mereka ada tu? Itulah seperti saya kata, di zaman kita sekarang ni serba mudah. Anda boleh berhubung dengan saya di media sosial. Anda boleh berhubung dengan siapa-siapa yang anda tengok dalam bidang ni. Sebenarnya kami sentiasa ingin berkongsi dan mencari bakat-bakat, sentiasa nak. Jadi kami memang tak kisah. Anda boleh, kita boleh berkongsi, kita boleh berhubung. Jadi saya harap ini menjawab soalan daripada Zikir Kasih sebentar tadi. Boleh melayari Instagram beliau iaitu daripada Chuan My Lokeh. Cakap Perak kata. Yeah. Dia ada melibatkan umur tak? Maksudnya kalau mereka tu berbakat, dia tak mengira umur ataupun kena orang yang dewasa baru boleh dikira? Betul Syeda, pada saya tak mengira umur. Selagi anda
pandai menggunakan pen, anda dah boleh melakar sesuatu. Kalau selama ni pun anda lahir-lahir je anda dah lakar dinding macam-macam. Jadi tak mengira umur. Umur berapa pun, senior macam mana pun, anda masih boleh bermula. Kalau anda betul-betul berminat. Baiklah, baiklah. Jadi dengan itu maka berakhirlah segmen Big Life edisi khas pada petang ini. Kami di Big Blue TV mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Chuan atas kesudian meluangkan masa lebih kurang sejam bersama kami. Dan mungkin saudara Chuan ada kata-kata akhir sebelum kita menutup tirai segmen live pada petang ini. Silakan. Okey, baik Syida. Yang pertama, terima kasih balik banyak-banyak pada Syida dan pihak BBTV yang sudi mengundang saya yang dari mana-mana ni untuk dari kita Perak, berlive selama sejam dari Perak. Yalah, dari hujung dunia kan. Macam-macam cabaran kita nak live tadi ni. Betul. Alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar. Dah selesai. Berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih pihak Kraftora yang sudi mengadakan saya bersama dengan segala handalan pelukis, mengumpulkan saya bersama. Alhamdulillah. InsyaAllah dengan daripada langkah ni, sebenarnya langkah pertama saya dapat ruang berpameran. Ini memberi semangat saya untuk akan datang, insya-Allah. Terima kasih terutama pada si Puzuna juga. Baik, kami di BBTV mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dan juga pada semualah yang mendengar live ni, berilah sokongan pada pameran kami. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada saudara Chuan, dan kami di BBTV juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami ketika ini. Maafkan sekiranya ada sedikit kesilapan yang berlaku sepanjang kami bersiaran pada petang ini. Kami juga mengucapkan selamat maju jaya kepada saudara Chuan dan juga kartunis-kartunis yang berada di mana jua. Semoga terus berkarya dan lebih dikenali di mana jua anda berada. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.